Wirid. Pada malam ini Ustaz akan menyambung lagi syarahan beliau berkenaan dengan ilmu fiqh. Jadi bersamalah kita dengan apa yang akan disampaikan. Semoga kita mendapat tunjuk dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diserahkan di sini kepada Ustaz untuk memimpinnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Hikam bagi Syekh Al-Imam Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Al-Iskandari, yang mana kita sampai kepada kalam hikamnya, kalam hikmahnya yang ke-11. Jikalau kita merujuk kepada kitab yang Jawi, sampai di kitab Jawi ini pada buku surat yang ke-8. Pada baris yang ke-15 daripada atas. Dan kalau yang terjemahan tu kita carilah ya pada kalam hikam yang ke-11 ya. Kalau pada kitab yang ada pada tuan-tuan yang ada pada tadi pada muka surat 25. Baik. Syekh rahimahullah telah berkata dalam kalam hikmahnya, idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimma nataijuhu. Idfin wujudaka. Idfin ni daripada perkataan kalimah dafan ya. Dafan yang maksud kebumikan. Dan di sini kalimah idfin ini adalah fi'il amal ya. Bermakna ayat yang menunjukkan kepada subuhan ya. Jadi dalam setengah-setengah kitab ditulis dengan kalimat udfin ya. Dia kalau kalimat udfin ini pada wazan adfana yudfinu.
pada bab if'al. Ya. Kalau kalimah idfin ini dafana yadfinu. Mana dalam fi'il sulasi yang mujarrad. Namun maknanya sama. Ya, maknanya sama, iaitu tanamkanlah wujudaka, wujud kamu, fi ardil khumuli, pada bumi al-khumul. Al-khumul ini bermaksud yang tersembunyi, yang tersorok, ya, yang tidak diketahui oleh orang. Ya. Idfin wujudaka fi ardil khumuli, kebumikanlah, tanamkanlah wujud kamu, yakni rasa wujud diri kamu pada bumi ataupun pada tanah kerendahan yang tidak diketahui. Ini apabila kita merendahkan diri itu, selalunya maksudnya supaya kita ni tidak mahukan kemasyhuran. Ya. Apabila seseorang itu merendahkan diri, dia tidak mahu dirinya diketahui. Dia tidak mahu namanya menjadi bualan orang, ya, tak mahu namanya masyhur dalam masyarakat awam, ya. Jadi dia lebih menyendiri. Ini mengasingkan dirinya daripada khalayak ramai, ya. Jadi kalam Syekh ini bermaksud idfin wujudaka fi ardil khumuli, tanamkanlah dirimu dalam tanah kerendahan, ataupun tanamkanlah wujudanmu dalam tanah yang tersembunyi. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Ya, dalam setengah kitab dinyatakan la yatimma nataijuhu, maksudnya sama, natijah. Ini fama nabata, maka apa yang tumbuh, mimma lam yudfan, yang tanpa ditanam, yakni sesuatu pohon atau pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan liar tanpa ditanam dengan rapi. Yakni kalau kita tanam pokok, nak bandingkan pokok yang kita tanam dengan pokok yang tumbuh liar dalam hutan tu, ya. Pokok yang liar dalam hutan tu selalunya hasilnya tidaklah begitu sempurna, ya, berbanding dengan tanaman yang kita tanam, kita jaga, kita baja, kita siram, ya, maka itu lebih sempurna hasilnya, ya. Fama nabata mimma lam yudfan, maka kerana yang tumbuh daripada yang tiada ditanam itu, la yatimmu nitaju, tidak akan sempurna natijahnya. Jadi hasilnya tiada sempurna. Jadi dalam kalam ini Syekh mengibaratkan diri kita itu seumpama biji benih, ya, yang perlu ditanam pada bumi yang tersembunyi, tanah yang tersembunyi. Yang tersembunyi maksudnya tak diketahui oleh orang. Kita tahulah, kita sorok, kita tanam pada tempat yang tidak diketahui oleh orang, ya. Jadi bila kita tanam tu, maka kita akan jaga, kita akan tengok, kita akan siram, ya. Kalau ada rumput-rumput ataupun tumbuh-tumbuhan yang liar datang, ya, maka kita akan tebas, ya. Jadi begitulah apabila kita tanamkan biji benih itu pada suatu tempat yang khas, tersembunyi tanpa diketahui oleh orang. Jadi Syekh mengumpamakan wujud diri seseorang itu, ini nafsu diri seseorang itu. Ini bila mana dimaksudkan dengan wujud diri itu, bermaksud keakuan diri itu, nafsu itu, ya. Jadi bila kita kata, bila masyayikh mengatakan kita perlu menafikan wujud diri kita, bila kita mengisbatkan Allah, kita nafikan wujud diri kita, ya.
Ini yang dimaksudkan, supaya kita menanamkan perasaan rasa wujud diri, keakuan diri kita, keegoan diri kita tu, ya, pada tanah yang tidak diketahui. Maksudnya dalam kerendahan diri kita, ya, kita merendahkan diri kita, ya, supaya tidak diketahui oleh orang ramai, ya, tanpa menginginkan kemasyhuran dalam khalayak umum. Jadi itulah yang akan menghasilkan natijah yang sempurna dalam membentuk pribadi seorang insan hamba Allah yang sempurna. Dalam membentuk pribadi sebagai hamba Allah yang sempurna, dirinya seharusnya meninggalkan syahwat dan syuhrat, ya. Syahwat tu kita tahulah, kenikmatan syahwat. Dan syuhrat artinya kemasyhuran, ya. Jadi Syekh menyatakan, idfin wujudaka fi ardil khumuli, kebumikanlah, tanamkanlah rasa wujud diri kamu pada tanah yang tersembunyi. Fama nabata mimma lam yudfan, kerana apa yang tumbuh tanpa ditanam, la yatimmu nitaju, tidak akan sempurna natijahnya, hasilnya. Jadi natijah yang dimaksudkan sini adalah untuk membentuk pribadi seorang hamba Allah yang sempurna, ya. Bukannya kita nak jadi apa-apa yang sesuatu yang hebat, ya, dengan memiliki berbagai-bagai karamat, itu bukan maksud, ya. Itu semua barang kurnia, bukan barang maksud untuk kita usahakan nak beramal, nak dapat karamat tu, tak boleh itu, ya. Sebab karamah ni dia barang kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tuntut pula karamah tu. Bila dah ada karamah, maka akan terhasillah kemasyhuran tu. Hebatlah orang tu, macam Tok Wali, dia ada karamah tu, karamah ni. Itu yang bahaya tu, ya. Dia akan menimbulkan apa pula? Dia akan menimbulkan perasaan riak, ujub. Inilah yang akan menyebabkan kemusnahan rohani dan amalan seseorang, ya. Jadi untuk menghindar berbagai-bagai lagi penyakit-penyakit hati itu, maka Syekh menyatakan, tanam saja diri kamu tu dalam tempat, di tanah yang tidak diketahui. Maknanya buang perasaan rasa wujud diri kamu tu. Jangan rasa diri kamu tu nak masyhur, nak orang hormat. Bila dah masyhur, mesti kita nakkan kehormatan pula. Nak orang hormat kita, nak orang puji kita, ya, nak orang bodek kita. Itu pula dia punya natijah-natijah yang akan terhasil pula. Bila mana kita tanam diri kita tu pada tempat yang diketahui, yang tidak tersembunyi, ya. Pada kata-kata ini, pengarang bermaksud bahawasanya engkau daripada engkau dan sentiasa ikhlas bagimu. Ini segala niat kita, itulah yang akan menentukan natijah amalan kita. Selagi orang yang salik itu masih berpaling kepada sesuatu maqam atau sesuatu hal atau sesuatu syahwat, maka ia tiada layak bagi maqam mahabbah, iaitu yang terlebih tinggi daripada segala maqam. Jadi selagi mana seseorang salik, ini salik itu adalah seseorang hamba yang dalam menempuh perjalanannya mengenal Allah, menghasil makrifat kepada Allah, menuju kepada keredaan Allah, itu dinamakan salik, ya. Jadi salik ini dia menempuh perjalanan suluk, suluk ila Allah, perjalanan menuju kepada Allah, ya. Menuju kepada Allah tu bukan menuju dengan maksud jarak yang tertentu, ya, pada tempat-tempat yang tertentu, bukan. Menuju kepada Allah maksudnya menuju kepada mengenal Allah, ma'rifatullah, dan menuju kepada keredaan Allah melalui amal ibadah. Menuju ma'rifatullah itu dengan kita mempelajari ilmu, ya. Menuju kepada keredaan Allah itu dengan kita beramal ibadah, ya. Selagi orang yang salik itu masih berpaling kepada sesuatu maqam, yakni salik itu apabila dia menempuh perjalanan dia nak menuju kepada Allah, ya,
akan nampak berbagai-bagai makam. Makam tu macam stesen lah, ya. Macam kalau kita ni daripada Kuala Lumpur nak pergi ke utara ke, ataupun nak pergi ke selatan ke, jadi ada beberapa perhentian-perhentian tertentu, macam stesen-stesen tertentu kalau kita naik bas lah. Kalau kita naik kereta, contohnya macam kita berhenti, ada perhentian-perhentian tertentu, RNR dia, ada perhentian sebelah ada, untuk rehat saja. Jadi yang dimasukkan makam ini adalah stesen, ya. Dalam kita menuju kepada Allah ni ada makam-makam. Makam-makam tu maksudnya satu kedudukan, ya, satu kedudukan rohaniah. Jadi seseorang salik, kalau dia menuju kepada Allah tu dengan mengejar makam ni, ini pun akan menyebabkan kebinasaan. Mana dia akan menghalang perjalanan dia menuju kepada Allah. Sebab apa? Dia nampak makam, ya. Ibaratnya macam kalau kita daripada Kuala Lumpur, kita nak pergi ke utara, ke Kedah ke apa. Jadi kalau kita dalam perjalanan tu, kita akan nampak beberapa RNR tu, ya. Dekat apa, Ulu Bernam, dekat Tanjung Malim, Tapak, Simpang Bulai ke apa ni semua kan. Kalau kita berhenti kat makam tu, bila kita nak sampai kat Kedah? Dekat RNR tu memang macam-macam ada. Petronas ada, Shell ada, makan ada, tempat rehat ada, sekarang hotel pun dah ada, ya. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau seseorang salik itu, dia terkesan dengan sesuatu makam tu sehingga menyebabkan dia nak mengejar makam. Padahal dia sepatut mengejar fafirru ila Allah, lari menuju kepada Allah, ya. Jadi kita sebut ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, maksudnya kita hanya maksud kita, tujuan kita Allah saja. Itu tempat yang kita nak sampai, ya. Jadi kalau kita nampak ada satu makam tu hebat, oh ini wali keramat, itu satu makam lah. Maknanya dia boleh berjalan atas air contohnya, ataupun dia boleh pegang bara api ke apa. Macam-macam karamah ada wali-wali Allah ni, dengan main-main, ya. Ataupun dia nampak satu makam kedudukan, ya, kerohanian yang sangat tinggi, sehingga dia nak menuju kepada makam tersebut. Padahal sesungguhnya makam yang sempurnanya adalah menuju kepada Allah, ya. Jadi kerana itu, selagi orang yang salik itu masih berpaling kepada sesuatu makam atau sesuatu hal, ya, di dalam kita menempuh perjalanan menuju kepada Allah ni, kita akan mengalami salah satu daripada dua hal keadaan. Sama ada kita akan menempuh makam ataupun kita akan mengalami sesuatu ahwal, ya. Makam ini adalah perkara yang memang perlu diusahakan. Sebaliknya, hal adalah perkara yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Makam ni memang kita perlu usaha untuk mencapainya. Di antara makam-makam yang perlu diusahakan, antaranya adalah makam taubat. Taubat ni dia adalah satu makam, ya. Taubat ni kalau dalam ilmu tasawuf, ya, dia ada setengah ulama menetapkan sehingga 100 maqamat. Ada yang 40 maqamat, ya. Paling kurang pun, ya, 10 maqamat perlu kita tempuh dalam kita nak menuju kepada Allah ni, ya. Paling kurang 10 maqamat. Dan dalam 10 maqamat ni berbeza-beza pendapat masyayikh-masyayikh kita, ya. Dalam sebilangan-sebilangan tarekat, sebilangan-sebilangan masyayikh, ya, mereka punya sukatan pelajaran mereka, maqamat-maqamat yang perlu diusahakan. Yang mana apabila maqamat-maqamat itu diusahakan, maka akan mudahlah maqamat-maqamat yang lain akan terhasil dalam pribadi seseorang hamba. Antara maqam yang pertama adalah taubat. Ini maqam yang pertama sekali dalam menuju kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian inabat, ya. Kemudian antaranya adalah syukur. Kemudian
antaranya sabar. Ini semua adalah maqamat-maqamat yang mana taubat ini dia merupakan satu maqam yang kita perlu usaha dalam kehidupan kita. Tak boleh kata kita tak mau taubat, tak boleh. Sebab Nabi SAW yang maksum pun, yang tak ada dosa, dosa yang lalu, yang akan datang semua Allah dah ampunkan pun, Nabi SAW bertaubat setiap hari 100 kali. Ya. Jadi dengan kita ni yang macam-macam jenis dosa yang diketahui, tak diketahui, yang kecil, yang besar, yang nampak, yang tak nampak, yang tahu, tak tahu, ya. Dosa seorang diri, dosa dekat dalam khalayak ramai, berbagai-bagai jenis dosa ni, maka lagilah sepatutnya wajib atas kita bertaubat setiap hari, ya. Jadi taubat itu antara maqamat, ya, yang perlu diusahakan oleh seseorang salik, ya. Inabat, kemudian inabat artinya kembali, rujuk kepada Allah, ya, rujuk kepada Allah dalam segala urusan kita. Kemudian antaranya syukur, ini bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, dari yang sekecil-kecil sehingga yang besar-besarnya, ya. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala in syakartum la azidannakum, ya, apabila kamu mensyukuri kepadaku, nescaya aku akan tambah kepadamu, ya. Jadi tambah lagi nikmat-nikmat ke atas hamba-hamba yang bersyukur, ya. Dan antara maqamat-maqamat yang perlu diusahakan, ya, antaranya adalah sabar, ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berserta dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Jadi kalau kita nak mencapai Allah, nak berserta dengan Allah, nak Allah berserta dengan kita, maka kita hendaklah membentuk sifat sabar. Sabar itu adalah satu sifat ataupun maqamat yang perlu diusahakan, ya. Ada banyak-banyak lagi maqamat-maqamat. Itu antara maqam yang perlu diusahakan. Antaranya lagi, ya, redha, tawakal, ya, ikhlas, taslim, qanaah, zuhud. Ini semua boleh kita rujuk dalam kitab-kitab. Kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, kita akan jumpa lah penerangan tentang maqamat. Tapi sini saya hanya jelaskan secara am, secara umum, bahawa maqamat adalah perkara yang perlu diusahakan, manakala perkara hal ataupun jamaknya ahwal adalah barang perkara yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu hal ini mungkin berupa perasaan, perubahan rasa, ya, perubahan rasa fikir, ya, ataupun kecenderungan, ataupun perasaan, ya, atau sesuatu syahwat. Maka selagi orang yang salik itu masih berpaling kepada sesuatu maqam, iaitu salik itu dia tidak dapat mengalihkan pandangannya daripada memandang perkara-perkara maqamat ini, ataupun perkara-perkara ahwal, ataupun perkara-perkara syahwat, maka dia tiada layak bagi maqam muhabbah. Kerana maqam muhabbah adalah suatu maqam yang tertinggi dalam kesemua maqamat-maqamat, ya. Penghujung adalah maqam muhabbat, ya. Kerana itu kita minta, kalau kita sebut ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, kurniakanlah kepadaku mahabbatmu, mahabbat kepada zatmu, wa ma'rifataka, dan ma'rifat, mengenal sifat-sifatmu. Dengan makna inilah Syekh Raslan Al-Dimashqi radhiyallahu anhu mengisyaratkan dengan katanya, tiada patut bagimu selagi ada yang lainnya padamu. Maka sesiapa yang masih tertinggal lagi padanya, maka tiada sempurnalah hasilnya. Kerana fakir itu adalah orang yang tiada segala rupa bagi dirinya, sama ada hisiyah dan ma'nawiyah, dan terdinding daripada segala aghyar. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Raslan Al-Dimashqi radhiyallahu anhu, ya, dalam mengisyarahkan kepada kalam Syekh bahawa tanamkanlah
perasaan rasa wujud dirimu dalam tanah yang tersembunyi. Ya. Kerana apa? Kita tidak patut ada rasa keakuan diri dalam kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi dalam kita melaksanakan amal ibadah. Ya. Dalam kita melaksanakan amal ibadah, memang kalau orang yang awam tu dia rasa dia lah yang bersolat, ya. Tetapi dalam pendirian seorang yang nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia seharusnya menganggap bahawa segala amal ibadah yang dikerjakannya semata-mata dengan taufik kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya untuk melaksanakan ketaatan maupun meninggalkan kemaksiatan melainkan dengan izin kudrat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia itu ada 3 keadaan. Pertama, yang suka kepada syahwat. Yang kedua, yang benci kepada syahwat. Dan yang ketiga, yang menyerahkan dirinya kepada pengurusan Tuhannya. Jadi ada manusia ni yang cenderung kepada syahwatnya. Jadi segala keinginan-keinginannya untuk mencapai lazat itu dia akan tunaikan, dia akan sempurnakan. Dia suka kepada syahwat, menyempurnakan segala kehendak-kehendak syahwatnya. Jadi ini semua adalah keakuan diri, ya. Syahwat itu adalah sebahagian daripada nafsu. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang benci kepada syahwatnya, yakni golongan orang-orang yang sanggup bermujahadah, mujahadatun nafs. Dia sanggup mengekang nafsunya daripada syahwat-syahwat yang tercela. Dan golongan yang ketiga adalah mereka yang menyerahkan dirinya kepada pengurusan Tuhannya. Ini diserahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Diserahkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala aturkan segala urusan penghidupannya. Dan Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu berkata, tiada membenarkan kepada Allah orang yang kasih kepada syahwatnya. Yakni selagi seseorang itu masih ada kecenderungan untuk memuaskan segala keinginan hawa nafsu syahwatnya, maka orang yang seperti itu tidak akan mencapai kepada martabat sidq, ya, dalam menuju kepada Allah, ya, dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala itu dia tidak mencapai kepada tahap yang sebenar-benarnya. Kerana apa? Dia lebih cenderung kepada syahwatnya, ya, berbanding kecenderungannya kepada Allah. Dan Hadrat Isa alaihi salam berkata kepada para sahabatnya, di mana tumbuh biji? Satu ketika Nabi Isa alaihi salam telah berkata kepada para sahabatnya, di manakah tumbuhnya biji? Maka jawab mereka, di dalam bumi. Lalu Nabi Isa alaihi salam berkata, maka seperti demikianlah hikmah. Ini hikmat itu diibaratkan seperti biji benih, ya. Hikmat itu hanya tumbuh di dalam hati seumpama bumi, ya. Jadi kerana itu kita perlu membersihkan hati kita, ya. Perlu menyucikan hati kita daripada segala aghyar. Aghyar itu maksudnya segala yang ghairullah, yang selain daripada Allah, ya. Aghyar itu adalah jamak bagi ghair. Ghair maksudnya segala yang selain daripada Allah, ya. Segala aghyar maksudnya segala sesuatu yang selain daripada Allah, ya. Jadi selagi kita masih cenderung pada segala yang selain daripada Allah, maka selagi itulah kita tidak akan mencapai hakikat, ya, kesempurnaan taqarrub kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu berkata, siapa ingin yang zahir,
maka ia adalah hamba yang zahir. Ini sesiapa yang inginkan kenikmatan-kenikmatan yang zahir, maka dia adalah hamba yang zahir. Ini dia menuntut segala kenikmatan-kenikmatan yang zahir. Sebaliknya, siapa ingin yang tersembunyi, maka ia adalah hamba yang tersembunyi. Ini seseorang yang inginkan kurniaan Allah yang lebih tersembunyi, maka dia hendaklah beramal dengan secara tersembunyi. Dan hamba Allah itu bersamaan atasnya kedua-dua itu. Ya. Kerana apa? Kerana ada di kalangan hamba-hamba Allah itu yang mana mereka itu beramal sembunyi-sembunyi. Ya. Ada di kalangan hamba-hamba Allah itu yang suka beramal dengan menzahirkan amalannya. Ya. Ibaratnya seperti mana sahabat radhiyallahu anhu itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ni dia lebih kepada amalan yang tersembunyi, manakala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia beramal dengan menzahirkan amalannya. Ini kalau dia bersedekah tu, maka dia akan menzahirkan amalan sedekahnya tu. Ya. Nampak macam menunjuk-nunjuk lah. Ya. Tapi dia dengan penzahiran amalan tersebut, dia akan menanamkan rasa keinginan dalam hati orang-orang lain untuk melakukan perkara yang sama, bersedekah macam dia tu. Ya. Sebaliknya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih kepada amalan yang tersembunyi. Ya. Kalau dia bersedekah pun, dia bersedekah sembunyi-sembunyi, tak diketahui oleh siapa. Ya. Jadi begitulah, di kalangan hamba-hamba Allah itu ada yang suka melakukan amalan-amalannya dengan menzahirkan, dan ada juga di kalangan hamba-hamba Allah itu yang melakukan amalannya dengan sembunyi-sembunyi. Jadi tiada sesuatu yang lebih bahaya bagi seorang yang beramal. Dia beramal dengan menginginkan kedudukan. Jadi dia buat sesuatu amal tu dengan mencita-citakan suatu kedudukan, suatu maqam, ya, ataupun satu pangkat. Dan dia mahukan syuhrat, terkenal, kemasyhuran di tengah-tengah masyarakat umum. Ini juga akan menyebabkan kebinasaan kepada seseorang salik itu. Ya, menyebabkan perjalanannya itu akan tersekat, mahbus. Ya, dia tidak akan dapat menuju kepada matlamat, maksudnya hakiki untuk menuju kepada Allah. Kerana dia tersangkut kepada berbagai-bagai nikmat duniawi yang zahir. Pangkat, kedudukan, terkenal, orang dah puji, orang dah sanjung, ya, di tengah-tengah masyarakat umum. Jadi menyebabkan perjalanannya sepatutnya dia perlu tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tersangkut pula, sebab terpaksa layan pula orang-orang yang datang memuji-muji, orang yang datang memuja-muja, orang yang datang nak mengapu-ngapu pada, ya. Jadi terpaksa melayan segala kerenah-kerenah makhluk tu, menyebabkan perjalanan itu menuju kepada Allah tersangkut. Jadi kerana itu, Syekh mengingatkan supaya elok kamu tanam saja keakuan kamu tu di tempat yang tak dikenali umum, ya, supaya akan menghasilkan natijah yang sempurna, ya, dalam menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah." Ya, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu', merendahkan diri, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkatkan kedudukannya di sisi Allah Taala, akan memuliakannya, ya. Jadi mendapat kemuliaan di sisi Allah itu adalah hamba-hambanya yang merendahkan diri, yang tawadhu'. Jadi tawadhu' inilah yang dimaksudkan dengan menanam rasa keakuan diri itu di tanah ataupun di bumi yang
tersembunyi, ya, supaya kita menghasilkan sifat tawadhu'. Tawadhu' itu juga adalah salah satu maqamat yang perlu diusahakan oleh hamba-hamba Allah, ya. Jadi man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu', man tawadhu'a lillah, bertawadhu' kepada Allah, rafa'ahu Allah, nescaya Allah akan mengangkatkan kedudukannya, Allah akan memuliakannya. Wa man takabbara, dan barang siapa yang membesarkan dirinya, ya, lawan bagi sifat tawadhu' adalah takabbur. Takabbur ni pun satu maqamat juga. Tapi bukanlah maqamat yang perlu kita usahakan. Dia adalah satu maqamat yang perlu kita tinggalkan, ya. Jadi jangan kita usaha pula sifat takabur tu, ya. Sifat yang perlu kita usahakan adalah sifat tawadhu', ya. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara, barang siapa yang bertakabur, yang sombong, yang besar diri, wadha'ahu Allah, nescaya Allah akan menghinanya. Insya-Allah kita azan. Azan. Jadi itu yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana dinyatakan oleh Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, ma sadaqallaha man ahabba syuhrah. Tidak ada sedikit, tidak ada kebenaran bagi orang yang ada kecintaan kepada kemasyhuran, ya. Tidak benar-benar bertujuan kepada Allah selagi mana seseorang itu masih inginkan masyhur, inginkan terkenal, ingin diketahui umum, ya. Telah berkata Ayyub As-Sakhtiyani radhiyallahu anhu, wallahi ma sadaqallaha 'abdun illa sarrahu alla yash'ura bimakani. Demi Allah, tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah melainkan dia merasa senang, gembira jika dia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Itu perkataan kata Syekh Ayyub As-Sakhtiyani. Yani seseorang yang benar-benar bersungguh-sungguh kepada Allah ni, dia tidak hiraukan dia duduk dekat makam mana, dia tak fikir dah. Dia menuju kepada Allah, ya, dengan ikhlas. Diserah kepada Allah untuk meletakkannya kepada makam-makam yang dikehendakinya, ya. Melainkan dia merasa senang, gembira jika dia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seseorang yang dia tidak tahu dia duduk dekat makam kedudukan yang mana. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sedikit riak itu sudah termasuk syirik. Ya, riak itu adalah suatu kesyirikan. Sebab apa? Bila kita riak ni macam mana? Riak ni maksudnya daripada perkataan ra'a. Ra'a maksudnya lihat. Riak ni maksudnya kita nak diri kita tu dilihat orang. Kita nak amalan kita tu dilihat oleh orang. Sebab apa? Dengan itu kita akan merasakan macam ada rasa satu kebanggaan tu dia akan datang, ya. Rasa keseronokan tu, kepuasan tu dia ada dengan kita menunjukkan satu amal kita yang mungkin menakjubkan ke apa. Bila menakjubkan tu sehingga kita rasa sendiri, kita sendiri pun rasa takjub, itu dah jadi lagi bahaya, kita jadi ujub, ya. Jadi riak, ujub ni semuanya adalah termasuk syirik. Syirik yang macam mana? Syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Jadi sedikit riak itu pun dah termasuk dalam syirik. Apatah lagi kalau takabur. Takabur tu lagi dah syirik yang besar, ya. Jadi bila kita rasa diri kita tu, mana kita buat dengan perasaan riak, di situ maknanya kita masih ada keakuan diri. Itu bila kita rasa keakuan diri, mana kita mahu diri kita tu dipuji, kita mahu diri kita tu mendapat puji-pujian sehingga mencapai menghasil satu maksud yang ada di dalam benak hati tu, nakkan kemasyhuran. Itu penyakit. Jadi itu yang perlu dibuang. Kata Syekh, tanamkan keakuan diri kamu tu di tempat, di tanah yang tak diketahui umum, ya.
supaya menghasilkan natijah yang sempurna. Ya, kalau tumbuh diri kita tu, keakuan diri kita tumbuh dengan diketahui umum, ya, ataupun tak di mana kita tak memupuk diri kita tu, tidak melatih diri kita, tidak mendidik diri kita untuk mencapai sifat yang tawadhu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan menyebabkan diri kita tu akan tumbuhlah berbagai-bagai penyakit-penyakit riak, ujub, takabur dan sebagainya. Dan siapa yang memusuhi seorang wali Allah, siapa yang memusuhi seorang wali Allah, bererti telah berperang kepada Allah. Dan Allah kasih sayang pada hamba-Nya yang takwa, yang tersembunyi, tidak terkenal. Inna yasiran minar riya'i syirkun, sesungguhnya sedikit daripada riya itu adalah syirik. Wa inna man 'ada awliya Allahi faqad barazallaha bil muharabah. Barang siapa yang memusuhi satu orang wali daripada awliya Allah, maka sesungguhnya dia telah berperang dengan Allah. Ya. Sebab itu dengan wali-wali Allah ni kita tidak boleh ada rasa permusuhan, tak boleh rasa benci. Ya. Wa inna Allah yuhibbul atqiya al-asfiya alladhina idza ghabu lam yuftaqadu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai, mengasihi, sayang kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Al-atqiya, lagi al-asfiya, yang tersembunyi. Allazina idza ghabu lam yuftaqadu, yang mana apabila mereka itu tidak ada, tidak dicari-cari. Ya. Wa idza hadaru lam yud'u, apabila ada tidak dipanggil. Wa lam yu'rafu, dan mereka itu tidak diketahui orang, tidak terkenal. Qulubuhum masabihul huda, hati mereka seumpama pelita hidayah. Yakhrujuna min kulli qabra'a muzlimatin, hati mereka yang mana dengan sebagai pelita hidayah itu, mana mereka terhindar dari segala kegelapan, kesukaran. Jadi adakah hamba-hamba Allah yang sedemikian? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, ada. Siapa dia? Kata Nabi SAW, Uwais Al-Qarni. Ya. Itu antara contoh orang hamba Allah yang tidak diketahui oleh penghuni-penghuni di bumi, tapi namanya diketahui, masyhur di kalangan penghuni-penghuni di langit. Ya. Jadi daripada kalam ni, Syekh mengingatkan kita supaya kita menanamkan rasa keakuan diri kita, kerana dengan kita tanamkan rasa keakuan diri itu, ianya akan menghasilkan peribadi keabdian, ya, kehambaan yang sempurna dalam kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, jikalau kita tidak kebumikan, kalau kita tidak tanam rasa keakuan diri kita ini, maka itulah yang akan menyebabkan hati kita itu menjadi lebih liar, ya. Mana dia akan menjadi bongkak, takabur, ujub, riak dan sebagainya, ya, berbagai-bagai lagi penyakit-penyakit hati yang akan muncul pada orang yang tidak membersihkan keakuan dirinya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ada apa nak tanya? Ada apa nak soal tentang ini pemahaman saya yang dikatakan macam mana Ustaz lah. Sebab kita memang kita nak menuju makam orang yang tinggi, tapi masa-masa zaman Imam Buddha kan, dia nak jalan ke situ, tapi banyak sangat makam kita paling. Sebab dia urusan dia dalam banyak dalam yang kita nak sampai lah. Itu sebab kita nak sampai umur macam ni baru sering nak ramai. Jadi kita tahu umur kita dah sampai bila. Jadi apa yang perlu kita buat untuk nak sampai ke makam tinggi ni dalam masa yang singkat dan dalam masa yang ada. Jadi perjalanan kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kalau kita nak singkat, maka kita kena sentiasa memperbetulkan niat kita. Itu kalau
kita kena ikhlaskan hati kita, ya. Mana kita beramal tu, niat itu yang perlu dijaga. Sebab apa? Apabila kita betulkan niat kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara kita. Jadi niat itu yang mula-mula sekali yang perlu kita perbetulkan. Kita nak menuju kepada Allah tu kerana apa? Ya? Adakah kerana kita mengharapkan perkara-perkara kenikmatan duniawi supaya kita dapat hidup senang lenang, murah rezeki, ya, supaya orang sayang, terkenal sana, terkenal sini? Ataupun kita buat amal tu niat kita semata-mata nak Allah je, tak nak benda lain dah. Ya. Jadi kalau orang yang dia salik, maksud dia menuju Allah, itu saja maksud dia. Dia tidak boleh ada maksud-maksud yang selain daripada Allah. Ya, kalau tidak dia tak boleh jadi salik, ya. Ya. Yang dimaksudkan salik itu adalah perjalanan dia tu nak menuju kepada Allah semata-mata. Jadi dalam perjalanan kita menuju kepada Allah ni, ialah daripada hidup kita, daripada kita mula akhir balik, ya, sehinggalah kita nak menuju kepada akhir hayat kita ni, ya. Kita nak memberikan tawajuh kita sepenuhnya kepada Allah tu bukan satu perkara yang mudah, ya. Sebab itu perlu diusahakan. Sebab apa? Kalau tidak, Allah Ta'ala pun tak adalah ciptakan syaitan, jin, iblis ni semua untuk apa? Menyesatkan anak Adam, mengganggu kita. Sebab apa? Itu sebagai ujian. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan dalam Quran, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan itu. Ini hidup mati kita ni, ya. Sehingga dalam keadaan hidup kita ni, kita boleh rasa ada wujud diri kita, keakuan kita boleh ada, ya. Ya. Bukannya maksud kita nak bagi hilang keakuan diri kita tu sampai kita rasa tak sedar diri, tak. Ya. Maksud di sini supaya kita buang rasa keakuan diri kita tu, supaya kita lebih meletakkan kepentingan Allah di hadapan kita. Mana keakuan diri kita tu kita letak di belakang. Kita kemudiankan segala tuntutan-tuntutan keakuan kita tu. Kita penuhkan segala tuntutan-tuntutan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang lebih utama. Itu yang dimaksudkan di sini, ya. Supaya kita menjadi hamba yang sentiasa ikhlas dalam menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita cepat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bergantung atas sekadar mana yang kita mampu buat amal. Nak cepat sampai mati, ya. Itu je lah. Jadi maksud sampai kepada Allah tu maksudnya makrifat Allah. Kita sampai kepada mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita mencapai baqa lillah, sentiasa berserta dengan Allah. Baqa maksudnya dalam kita urusan kehidupan kita sehari-harian, kita bekerja, berniaga, bertani ke apa, urusan kehidupan kita berkeluarga ke, ya. Zahir kita bersama dengan makhluk, tetapi batin kita tu bersama dengan Khaliq. Nah, hati kita tu sentiasa mengingati Allah. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala isyaratkan dalam Al-Quran bila Allah menyatakan rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Ini lelaki ada di kalangan hamba-hamba Allah ni yang mereka tu Allah Subhanahu Wa Taala dia nyatakan sebagai rijal, lelaki-lelaki, ya, yang tidak dilalaikan oleh segala urusan-urusan duniawi mereka, jual beli ke, perniagaan ke apa ke, mereka tu tidak lalai daripada mengingati Allah. Bukan kata mereka tak berniaga, bukan kata mereka tak ada urusan penghidupan duniawi. Mereka sibuk juga, macam orang awam juga, macam orang yang berniaga kat pasar juga. Tapi zahir mereka nampak macam businessman, macam Sayyidina Osman, berniaga hebat, ya. Abdul Rahman bin Auf, berniaga hebat. Itu zahir nampak macam mereka ni peniaga, jutawan, tapi batin mereka sentiasa dengan Allah,
macam mana nak tunaikan, nak sedekah, nak infak fi sabilillah, sentiasa ingat nak melaksanakan perintah-perintah Allah, berjihad di jalan Allah. Nampak? Hati mereka tu sentiasa ada keinginan untuk menuju taqarrub kepada Allah dengan diri mereka dan harta mereka. Ya, infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu, kalau kita nak cepat sampai kepada Allah, maka kita itulah sentiasa kena perbetulkan niat kita, ikhlaskan hati kita, ya, banyakkan doa kepada Allah supaya Allah memelihara hati kita tu daripada cenderung kepada segala perkara-perkara duniawi ini, ya. Kerana kalau kita dah cenderung dengan perkara-perkara duniawi ini, maka kita akan menjadi cinta pada duniawi ini pula. Ini lagi penyakit. Ya, kata Nabi SAW, yang Nabi takut pada umatnya itu penyakit wahan. Sahabat bertanya, apa penyakit wahan? Ya Rasulullah, cinta dunia, takut mati. Allah. Ya. Bila dah banyak sangat ingat duniawi, sibuk dengan urusan duniawi, maka kita akan mencintai perkara dunia tu sehingga nak tinggal pun susah. Ya. Lepas tu bila dah tinggal nak tinggal urusan duniawi tu pun susah, mati pun jadi takut pula. Nanti kan kalau mati macam mana nak uruskannya? Aduh. Ya. Jadi itulah keadaan kita, ya. Bukan maksud kita ni kena cita-cita nak mati pula. Kalau kita nak mati syahid di jalan Allah, tak apalah. Ya, maksudnya supaya kita selagi mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita hayat, ya, maka selagi itulah kita beramal, tunaikan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita kepada jalan yang diredainya. Ya, kita sentiasa perbetulkan niat kita, banyakkan berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan segala rasa cinta dunia daripada hati kita. Ya, dalam kita nak buang keakuan diri ni bukan satu perkara yang sangat mudah. Cerita boleh, ya, tapi nak buang keakuan diri ini adalah satu perkara yang sangat-sangat sukar. Ya, sebab apa? Aku yang buat itu, aku yang buat ini, semalam aku yang bagi kau tu, aku yang bagi kau ni, nampak? Itulah keakuan diri kita. Kalau tak ada aku, kau pun tak boleh ada kat sini dah. Itu pula. Itu banyak keakuan diri kita. Kalau nak suruh tuan-tuan buang keakuan diri, tak tahulah jadi macam mana. Ya, jadi semua duduk lengung kat dalam surau dalam masjid itu pula. Tak boleh pula dah, kan? Jadi dengan keakuan kita tu, kita tanamkanlah di tempat yang tak diketahui orang, tanpa kita mengharapkan kemasyhuran, keinginan kerana apa? Itu akan lebih menyelamatkan diri kita supaya kita beramal tu lebih ikhlas, bukan kerana inginkan kemasyhuran ataupun nak dipandang orang ataupun nak supaya orang merasa takjub dengan amalan-amalan kita. Wallahu a'lam wa 'ilmuhu atam. Mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni dapatlah kita amalkan dan kita sampaikanlah kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, insya-Allah. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Itulah tadi bertujuan ilmu yang begitu bermanfaat yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Tuan Guru kita Ustaz Jalaluddin. Ya, jemaah mengucapkan terima kasih kepada Ustaz. Semoga dengan ilmu yang disampaikan tadi kita dapat pemahaman dan pendekatan daripadanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.